Selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar kamu semua? Kamu tentu sudah bercerita, kamu tentu sudah berborak di kedai kopi tentang kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim, betul kan? Sebelum saya mau mengulas satu isu yang paling menarik berkaitan dengan komen Muhyiddin Yassin yang mengatakan bahwa kabinet Anwar Ibrahim kabinet paling mengecewakan dalam sejarah, tolong bantu saya dulu untuk kamu tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma dan juga dapat membantu saya untuk mengetengahkan channel ini supaya menjadi lebih besar dan berkembang. Baik, aku tak nak buang masa kamu, saya tidak mau buang masa kamu. Saya mau ringkaskan saja ulasan ini supaya kamu dapat membuka minda, sama-sama memberikan komen kamu. Tan Sri Muhyiddin Yassin katakan, kabinet yang ditubuhkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah kabinet yang paling mengecewakan dalam sejarah. Saya tertarik dengan komen Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin Yassin ini. Dari mana sudut yang dia kata mengecewakan itu pun saya kurang pasti. Mungkin hanya satu yang boleh dia jadikan sebagai isu, yaitu pelantikan Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Sebelum saya teruskan isu yang seterusnya, komen saya tentang pendapat Tan Sri Muhyiddin Yassin ini, soalan saya mudah saja. Kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, menjadi kerajaan, Perikatan Nasional jadi kerajaan atas sokongan Barisan Nasional, sebab baru-baru ini memang mereka perlukan. Perikatan Nasional paling perlu ialah sokongan daripada Barisan Nasional. Kerana walaupun GRS menyokong mereka, mereka tidak mungkin jadi kerajaan. Mereka perlu sokongan daripada Barisan Nasional. Soalannya mudah. Kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, jadi kerajaan baru-baru ini, adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin juga akan membentuk kerajaan yang mengecewakan seperti yang dituntut ini? Dengan adanya sokongan daripada Zahid Hamidi, adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mengenepikan Zahid Hamidi dengan kluster-kluster mahkamah lain dalam kabinet beliau? Itu persoalan dia. Kalau dia jadi Perdana Menteri, adakah dia juga akan membentuk kabinet yang mengecewakan yang dia sebut sebentar tadi itu? Itu soalan yang mudah untuk kita jawab. Selain daripada itu, persoalan saya yang seterusnya ialah bagaimana dia menyebut itu mengecewakan, sedangkan kabinet sebelum ini yang pernah dibentuk oleh Muhyiddin Yassin adalah juga kabinet yang gagal menurut Barisan Nasional, dan juga orang-orang politik, penganalisis politik menggambarkan kabinet Muhyiddin Yassin sebelum ini adalah kabinet yang gagal menurut mereka. Kenapa gagal? Sebab kabinet Muhyiddin Yassin ialah kabinet paling besar pernah muncul wujud di Malaysia. Siapa yang berani komen? Siapa yang berani menafikan perkara itu? Tiada. Semua kita tertunjuk melalui data. Nombor tidak pernah menipu, saudara-saudara sekalian. Nombor tak pernah menipu. Bilangan kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin paling gergasi pernah ada di Malaysia. Paling banyak pernah ada di Malaysia. Penasihat-penasihat paling banyak. Duta-duta paling banyak. Dan tak tahu lagi lah apalagi yang ada di sana. Itu pertama. Adakah itu yang dikatakan kabinet yang berjaya? Pertama. Yang kedua ialah kabinet Muhyiddin Yassin, adakah itu kabinet yang benar-benar berjaya? Lihat saja apa yang berlaku. Tan Sri Muhyiddin Yassin tumbang bukan kerana undi rakyat. Tan Sri Muhyiddin Yassin tumbang kerana kegagalan beliau mengawal kabinet itu sendiri. Apa yang terjadi? Beberapa orang ahli kabinetnya turut terlibat dalam menarik sokongan terhadap beliau menjadi Perdana Menteri. Apabila UMNO tarik sokongan, Muhyiddin Yassin tumbang. Itukah kabinet yang berjaya yang dimaksudkan oleh Muhyiddin Yassin? Ataupun dia sebut kabinet yang gagal, kabinet yang mengecewakan dalam sejarah ini kerana hanya ada kerana ada Zahid Hamidi? Itukah maksud dia? Ataupun kerana beliau gagal menjadi Perdana Menteri? Adakah itu yang dimaksudkan? Kalau kamu setuju dengan apa yang saya cakap, kamu boleh tinggalkan komen kamu dalam ruangan komen. Kerana menurut analisis saya, yang saya buat ini ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya berjaya membentuk kabinet perpaduan seperti yang dititahkan oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong.
Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak meninggalkan satu pun daripada komponen kerajaan perpaduan ini sekarang, memasukkan semua. Ramai orang kata nanti Zahid Hamidi akan kawal Anwar Ibrahim, minta pula dilepaskan daripada kes mahkamah. Saya hanya cakap begini, kes itu sudah bermula, sudah dimohon untuk membela diri. Tidak mungkin pasukan peguam tiba-tiba tarik pula dakwaan, sebab sudah bermula. Kecuali kalau baru bermula, belum ada kes bela diri. Itu pertama. Yang kedua, dari segi keuangan, saya sangat yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat mengawal keuangan daripada diborosi, diguna secara seleweng, kerana lihat siapa yang siapa yang dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang pertama, dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia sendiri menjadi Menteri Keuangan pertama. Yang kedua, yang akan mengawal Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengawal daripada kalaulah benar dia akan bekerja sama dengan Zahid Hamidi, ada Rafizi Ramli. Rafizi Ramli kita ketahui dia adalah sosok pribadi yang berani lawan bos. Dia pernah menentang pendapat Anwar Ibrahim. Saya percaya, sampai saya yakin kamu pernah dengar itu. Rafizi Ramli pernah menentang pendapat Anwar Ibrahim. Kalau dia tak setuju, dia akan cakap dia bukan pak turun. Rafizi Ramli bukan pak turun. Itulah sebabnya dia jadi menteri, memegang kementerian ekonomi, menteri ekonomi, supaya dia dapat masuk bersama dengan Anwar Ibrahim. Selain itu, di kementerian yang berkaitan dengan uang juga ialah Zafrul. Tengku Zafrul ada di bahagian menteri untuk Menteri Antarabangsa, Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Di sini juga banyak uang mengalir. Jadi nampaknya sebenarnya Anwar Ibrahim begitu bijak sekali dapat membuat kawalan terhadap Zahid Hamidi. Ditambah pula Tokmat diletakkan sebagai Menteri Kanan juga di bahagian pertahanan, yang sebelum ini dianggap sebagai Menteri Kanan. Jadi dengan ini kita yakin kalau sekadar 5 tahun memang Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat meneruskan kabinet ini. Dan kalau diikut seperti yang dikehendaki oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya Zahid Hamidi tiada dan orang-orang lain yang dia anggap tidak patut berada di dalam kabinet Anwar, saya yakin kerajaan yang ada sekarang tidak akan mampu bertahan 5 tahun. Saya nak tanya kepada anda semua, anda mahu lagi kalah Sheraton kedua berlaku, ketiga berlaku, keempat berlaku, tumbang lagi dan tumbang lagi? Anda mahukah kerajaan Malaysia ini tumbang 5 kali lagi? Itu persoalan dia. Jadi kalau kamu tidak mahu itu berlaku, kamu harus menghargai apa pengorbanan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seperti yang dikatakan oleh Sabudin Husin, dia kata memasukkan Zahid Hamidi dalam kabinet Anwar Ibrahim, mudaratnya lebih kecil berbanding mudarat sekiranya Zahid Hamidi tidak dimasukkan dalam kabinet Anwar Ibrahim. Jadi aku setujulah kalau orang kata kabinet Anwar Ibrahim itu kabinet yang pintar, berbanding dengan kabinet Muhyiddin sebelum ini. Jadi aku tak setuju kalau Muhyiddin kata kabinet paling mengecewakan dalam sejarah ialah kabinet Anwar Ibrahim. Saya tidak setuju dengan pendapat tersebut. Terpulanglah pada anda, kita boleh memberikan pendapat kita, boleh mengkritik, jangan saja sampai kita memfitnah dan kita menghasut pula. Berikan pendapat kamu semua secara beradab dan jangan membabi buta. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.